Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanin yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang penonton rakan-rakan Facebook Jabatan Agama Islam yang dirahmati Allah, walau di mana anda berada. Tanpa buang masa, di sini saya ingin memperkenalkan dua orang panel siri memang yang sedia maklum, siri Mutiara Al-Quran. Panel kita yang pertama ialah Ustaz Solihin bin Baharim, merupakan seorang Bilal Masjid Sunang Bakar dan juga merupakan juara tilawah Al-Quran peringkat Negeri Johor tahun 2021. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat, dah makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, panel kita yang kedua pula tidak lain dan tidak asing dalam program ini ialah Ustaz Khalid bin Ali, merupakan seorang pegawai pentaksir daerah Kulai. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Penat jalan? Jauh juga Kulai ke sini? Boleh tahan lah. Alhamdulillah. Tak jam hari ni Ustaz Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baiklah, untuk tidak melonggarkan masa, kerana masa pun agak terhad, dengan ini saya mempersilakan dan menjemput Ustaz Solihin untuk membaca dan menerangkan seberingkas tentang taranum dan juga masalah-masalah tajwid yang ada dalam ayat yang akan dibacakan, iaitu daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 164 dan ayat 165. Falyatafaddal maskurah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada tuan moderator. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lagi kita di program Mutiara Al-Quran, Al-Quran Mutiara Hatiku. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada siri kali ini sama-sama kita memperelokkan dan memperbetulkan bacaan Al-Quran kita dengan menepati hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dalam keadaan tartil. Jangan kita baca dalam keadaan gopoh gapah, jangan kita baca dalam keadaan tergesa-gesa. Hendaklah baca dengan mengikuti hukum-hukum tajwid serta menghayati ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tanpa saya membuang masa, saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من
وتصريف الرياح والسحاب المسخر وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, selesai saya membaca surah Al-Baqarah ayat 164 dan ayat 165. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya membaca dengan taranum, nahawan dan jiharkah. Taranum, nahawan dan jiharkah. Antara sifat-sifat taranum, nahawan ialah berunsurkan irama yang sedih. Berunsurkan irama yang sedih. Adapun taranum jiharkah berunsurkan sifat sedih dan gembira. Sifat sedih dan gembira. Sebagai contoh, bagaimanakah kita hendak menyesuaikan sesuatu jenis taranum dengan sesuatu ayat? Boleh juga kita melihat kepada maksud ayat. Itu lebih sesuai apabila kita membaca ayat Quran dengan irama yang sesuai dengan makna. Sebagai contoh, ayat yang menceritakan tentang azab, boleh kita membaca dengan taranum Hijaz. Kenapa kita membaca dengan taranum Hijaz? Lebih sesuai kerana menceritakan tentang azab, memberi peringatan kepada manusia. Jadi sesuai dengan intonasi yang tegas. Antara sifat-sifat taranum Hijaz ialah tegas. Manakala pada ayat-ayat yang menceritakan tentang azab juga, kita boleh melakukan dengan taranum nahawan yang bersifat sedih untuk menggambarkan lagi suasana ayat tersebut dengan irama yang sesuai. Jadi hukumnya tidak wajib tuan-tuan. Hukumnya ialah harus. Hukumnya ialah harus apabila kita melakukan Al-Quran sesuai dengan makna ayat. Jadi di sini saya tidak ingin menekankan banyak hukum tajwid. Sebagai contoh, saya ingin menekankan pada hukum gunnah, hukum mad asli,
hukum mad tabi'i yang terdapat di dalam ayat, serta hukum-hukum madlin ataupun izhar ketika kita membaca ayat Al-Quran. Sebagai contoh tuan-tuan, pada ayat 164, inna fi khalqis samawati wal ard. Wal ard perlu jelas, wal ard. Di situ terdapat hukum alif lam qamariyah. Kita tidak boleh melirit ataupun hukum tajwid itu tertarik. Sebagai contoh, inna fi khalqis samawati wal ard. Nampak macam betul tuan-tuan, tapi sebenarnya kita tertarik hukum yang tidak terdapat mad padanya. Sepatutnya wal ard di situ tidak boleh dipanjangkan. Tiwal ard, tiwal ard. Tertarik tuan-tuan, terpanjang dua harakat. Sedangkan di situ hanya satu harakat. Inna fi khalqis samawati wal ard. Beza tak tuan-tuan? Tiwal ard, tiwal ard. Beza tuan-tuan. Tidak panjang di situ. Antara contoh yang lain, sebagai contoh, pada ayat yang pada ayat yang sama juga, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Yanfa'un nas, di situ hukumnya ikhfa hakiki, yang sepatutnya dibaca dengan dua harakat. Terkadang tuan-tuan kita terlepas pandang, terlampau khusyuk bertaranum, sehinggakan hukum-hukum gunnah, ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah dan sebagainya, kita membaca lebih daripada dua harakat. Sebagai contoh, wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Berapa harakat di situ tuan-tuan? Dah jadi 5 harakat tuan-tuan. Dah jadi 5 harakat. Terpanjang. Kenapa? Kerana terlampau khusyuk mengikut taranum. Sedangkan di situ hukumnya hanya 2 harakat sahaja tuan-tuan. Ikhfa hakiki. Bima yanfa'un nas. Jadi hukumnya 2 harakat sahaja. Begitu juga dengan mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, yang sepatutnya dibaca dengan kadar 4 dan 5 harakat, tetapi terpanjang sehingga 7-8 harakat, yang tidak dibenarkan sebenarnya di dalam ilmu tajwid. Jadi hukum kita membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah wajib tuan-tuan. Sekiranya kita tidak membaca Al-Quran menepati hukum tajwid, hukumnya adalah berdosa. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah perbahasan yang sederhana ini untuk dapat kita sama-sama hayati dan fahami ayat-ayat suci kalamullah dengan bacaan secara tartil bertaranum serta menepati hukum-hukum tajwid. Jadi saya kembalikan semula kepada tuan moderator. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas bacaan yang sungguh lunak dan duduk itu tadi. Di sini dapatlah kita rungkaikan Ustaz, daripada apa yang Ustaz ceritakan tadi. Ustaz beritahu kepada kami dalam baca Quran ini satu kewajipan bagi kita untuk mengikut tajwid daripada taranum. Ya, betul. Kadang-kadang orang kita ni
Saya belajar dululah. Yang suka bertaranum tu kadang lebih. Itulah yang kita kuatiri. Biar kata yang waratilul Quran tartila tu adalah dari segi tajwidnya, bukan taranumnya. Ya, betul. Terima kasih Ustaz di atas bacaan yang sungguh merdu tadi. Ustaz, saya nak tambah sikit. Kita membaca Al-Quran taranum mengikut tajwid, bukan tajwid mengikut taranum. Betul Ustaz. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan itu tadi. Mudah-mudahan bagi rakan-rakan Facebook dapatlah mengambil iktibar daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz Solihin tadi. Memang betul, kebanyakan orang kita sekarang ni agak lupa menyanyi tu, berlagu tu ikut dia punya rasa, bukan ikut apa yang sepatutnya dia belajar. Ya, betul. Terima kasih Ustaz. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, selepas kita mendengar bacaan yang cukup merdu dan indah, begitulah Al-Quran itu memang indah dan semoga mukjizat yang sangat-sangat cantik, yang mana dalamnya ada banyak hikmah-hikmah. Hikmah-hikmah inilah atau intipati inilah yang akan dihuraikan oleh panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Khalid bin Ali. Maka dengan ini tanpa buang masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz falyatafaddal maskura. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya, Tuan Moderator Ustaz Ridwan, dan saya hormati Ustaz Solihin selaku qari kita pada pagi ini. Sidang penonton, warga Facebook, follower program Mutiara Al-Quran di Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada siri yang ke-49 ini kita telah memperdengarkan bacaan dari surah Al-Baqarah ayat 164 dan 165, di mana huraiannya akan saya sampaikan, akan saya kongsikan. Mudah-mudahan ianya beri manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton, warga Facebook yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pada ayat yang ke-164 dari surah Al-Baqarah ini, makna ataupun kandungannya itu luar biasa, subhanallah. Suatu yang luar biasa untuk kita fahami, untuk kita fikirkan dan untuk kita renung-renungkan, iaitu berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 164 tadi yang kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, menjelaskan kepada kita betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan sesuatu yang ada di keliling kita. Tak perlu kita tengok jauh di sana, tak perlu kita fikir mendalam di situ, tapi cukup untuk kita perhatikan apa yang ada di keliling kita ini untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Bila kita mendongak ke atas nampak langit, bila kita tunduk ke bawah kita tahu kita berpijak di bumi. Jadi langit dan bumi ini antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan betapa besarnya kekuasaan, keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Lihat langit itu, kedudukannya tinggi, tak sebagaimana yang kita nampak oleh mata kita. Kalau kita nampak langit itu sebenarnya bukan di situ kedudukannya, tapi jauh lebih tinggi. Dan langit ini kita tahu sejak penciptaannya itu tidak pernah dia jatuh ke bawah. Belum pernah lagi kita dengar langit retak, Ustaz, belum pernah lagi kita dengar langit tu jadi sengit. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langit yang Allah cipta diletakkan di bahagian atas tanpa ada tiang. Kalau rumah kita tak ada tiang, roboh. Masjid kita tak ada tiang, roboh. Tapi langit ini Allah ciptakan sebagai satu binaan yang diletakkan di bahagian atas tapi tak ada tiang, tidak pernah jatuh dan sengit sehingga ke hari ini. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluasannya pula kita tengok, ketinggian, keluasannya.
kan langit yang begitu luas permukaannya. Kan ini satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langit itu pula dihiasi oleh Allah dengan bintang-bintangnya, kan duduknya bulan, duduknya matahari, kan ini semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sebaliknya itu ada planet-planet yang sentiasa berputar, pun tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu di langit. Begitu juga yang ada di bumi, wal ard, yang ada di bumi ni macam-macam, gunung ganangnya, kan lautannya, kan segala yang tertanam di perut bumi ni, kan di perut bumi ni macam-macam benda yang tertanam, kan biji besinya, minyaknya, macam-macam, kan ini semua adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan ditambah lagi pada ayat tersebut, waqtilafil laili wan nahar, pertukaran waktu siang dan juga waktu malam. Ini pun suatu tanda kebesaran yang luar biasa, yang tak ada lagi orang yang mampu buat perkara tersebut. Dan hebat mana pun dia, kan para saintis, para cendekiawan, para pengkaji, siapa pun yang hebat, belum pernah lagi ada sejarah manusia mempergilirkan siang ataupun malam. Hanya kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kan waqtilafil laili wan nahar, bagaimana matahari dan bulan itu silih berganti antara satu sama lain tanpa ada perlanggaran di antara mereka. Kan bagaimana malam memasuki kepada siang dan siang memasuki kepada malam tanpa ada terlewat walau satu saat. Kan ini semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, kan mereka ini makhluk-makhluk ini berputar, kan tanpa ada kelewatan, tanpa tercepat atau terlewat, sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kan lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Biasa kita dengar ayat ni kan dalam surah Yasin yang kita baca, kan Allah ceritakan juga bagaimana matahari dan bulan itu silih berganti, kan yang mana tidak akan mendahului antara satu sama lain, kan yang mana semua itu masing-masing pada kedudukannya masing-masing memainkan peranan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bukankah ini satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertukaran siang dan malam itu juga terdapat manfaatnya untuk manusia, untuk kita, supaya kita boleh hidup senang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ditambah lagi, kan wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan. Bayangkan laut tuan-tuan, seluas mata memandang, kan daripada laut itu, kan yang kalau kita nampak pada asalnya ataupun pada logiknya tak ada apa manfaat manusia di situ, kan, tetapi kapal-kapal yang membawa manfaat ataupun yang membawa suatu keperluan untuk manusia berlayar di lautan. Kan sehingga bergeraknya mereka dari satu sudut ke satu sudut yang lain membawa keperluan manusia. Hari ini kita duduk di Malaysia tapi kita boleh pakai barang yang datang daripada Jepun. Kan hari ini kita duduk di Malaysia tapi kita boleh makan makanan yang dibawa daripada Mekah, daripada Saudi. Kenapa? Ini semua datang dari macam mana? Melalui laut, kan melalui menaiki kapal-kapal yang berlayar yang melalui jalannya laut. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di atasnya kapal yang berlayar, di bawahnya tetap ada kehidupan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Kan dan air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, ataupun mudah faham hujan lah, hujan yang turun itu sebagai rahmat kepada kita. Kan air yang turun daripada langit itu
suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tak ada orang tahu berapa liter air yang turun setiap kali hujan. Kan? Tak ada orang yang tahu kan air itu turun kan lalu bagaimana dia mengalir di bumi ini. Kan? Jadi air yang turun itu tanda kebesaran Allah. Hujan yang Allah turunkan itu juga tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila turun itu pun kita tak boleh nak tetapkan bila turunnya hujan kan. Kita boleh ramal kan, hari ini kita ada ramalan kaji cuaca, kita manusia cuma meramal, tetapi yang menetapkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang nampak macam mendung gitu kan, tiba-tiba dia bertukar, cerah pula, tak jadi hujan, turunnya di tempat lain. Ni siapa yang jaga ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hujan yang turun itu juga adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan air yang turun itu kan, hujan yang turun itu dia menghidupkan bumi yang mati. Kan bumi yang mati. Kenapa? Kerana hujan maka suburlah tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Kerana hujan maka makhluk-makhluk yang ada di bumi ini dapat sumber airnya. Jadi hujan yang turun itu adalah rahmat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam ayat-ayat yang lain kita boleh dapati bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala buat satu misal, buat satu perumpamaan untuk kita berfikir bagaimana bumi yang mati ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan hujan. Kan zaman dahulu kan, ketika musimnya kemarau contohnya kan, musim cuacanya panas kan, banyak tanaman-tanaman yang mati kan, padang pasir kan, tumbuhan tanaman tak berhasil, kebun-kebun yang mati. Bila turunnya hujan maka seronok mereka. Kenapa? Kerana tumbuhan mereka kembali subur, tanaman kembali subur, dapat hasil, dapat rezeki, dapat makan. Tu makna bumi yang mati itu, bumi yang kontang itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan menurunkan hujan. Jadi ini juga tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah lagi kan, wa tasrifir riyahi was sahab. Wa tasrifir riyahi was sahab. Angin kan, hari-hari kita merasakan angin. Kalau tak ada angin tu rasa macam panas sangat kita kan. Buka tingkap, angin masuk, kita pun rasa satu nikmat. Angin yang kita tak nampak pun kita rasa nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Angin ini dia datang dalam dua keadaan. Kadang-kala dia adalah rahmat, kadang-kala dia adalah azab. Kan angin ini kadang-kadang dia jadi rahmat kepada kita. Waktu kita panas kan, tiba-tiba ada angin kan. Waktu malam panas, sekarang malam pun panas. Bila ada angin tu kita kata wah, angin sepoi-sepoi, bahasa kan. Duduk tepi pantai, tengok anginnya macam mana. Sesuatu yang menyenangkan kita, itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kala angin juga datang dalam bentuk azab. Ini banyak dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan umat-umat terdahulu kerana kekufuran mereka. Kan maka Allah datangkan angin yang panas sehingga mereka itu binasa. Kan? Jadi angin itu kalau kita lihat ada ulama yang mengkarang kitab yang tajuknya ataupun pengisiannya khusus tentang angin. Cerita bab angin sahaja. Kan sifatnya, rasanya, kan datangnya dari sudut yang mana. Kalau datang daripada timur, anginnya apa? Datang daripada barat, anginnya apa? Ada ilmu tentang angin itu sendiri. Kan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan angin itu kadang-kadang datangnya panas, kadang-kadang datangnya sejuk, datangnya kadang-kadang bawa azab kan, yang pedih kan, kadang-kadang datangnya bawa hujan, air yang rahmat. Kan jadi angin ini banyak dia punya perbahasan, banyak dia punya huraian dia. Bila mana kita mengkaji, kita belajar, kita mengkaji, kita akan dapati angin ini suatu kekuasaan, tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala dia datang dengan istilah kita lah, sepoi-sepoi bahasa kan. Kadang-kadang dia datang dengan cara apa? Dengan cara yang kasar, berlakunya puting beliung dan sebagainya kan, angin kan. Berlakunya puting beliung, ribut taufan, angin. Itu yang dikatakan dalam kitab-kitab tafsir, angin ini kadang-kadang menjadi rahmat, kadang-kadang menjadi azab kepada setengah-setengah golongan.
Ala kulli hal, angin itu sendiri adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah lagi pada ayat tersebut kan, al-musakhkhari bainas samai wal ardi, dan apa sahaja ataupun awan yang ada di antara langit dan bumi. Kan awan yang kita nampak tu kan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya di mana? Di atas. Terapung dia di atas. Kalau kita naik kapal terbang kan, bila kapal tu langgar awan, kapal pun boleh merasakan, kita yang dalam kapal tu merasakan gegaran, sedikit goyangan. Kenapa? Kerana kapal sedang melanggar ataupun menembusi awan, kan kedudukannya di situ. Itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang datangnya bau air pada awan tersebut bila mana nak hujan. Jadi ini semua perkara-perkara yang manusia tak boleh buat. Manusia tak boleh ciptakan, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat yang ke-164 yang kita dengarkan tadi bacaannya, itu menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? La ayatin liqaumin yaqilun, kata Allah, bagi orang-orang yang ada akal. Kan? Maksud ada akal di situ bagi orang-orang yang mahu berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah memuji kan orang-orang yang sentiasa memikir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan berfikir tentang kebesaran Allah juga adalah satu ibadah. Ibadatul fikri, kan ibadah berfikir. Fikir apa? Fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita gunakan akal kita, kan, yang Allah bagi ni untuk fikir macam-macam. Kita fikir tentang rumah kita, fikir tentang kereta, fikir tentang kerja, fikir tentang pendapatan, fikir tentang bisnes, fikir tentang macam-macam kita fikir. Tapi berapa banyak masa kita yang kita luangkan, berapa persen daripada akal kita yang kita gunakan untuk berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berfikir tentang Allah ini, tentang kebesaran agungan Allah ini, Allah puji dalam Al-Quran. Kan tanda-tanda kebesaran ini adalah bagi orang-orang yang berfikir, menggunakan akalnya untuk berfikir. Kan sebab tu kalau kita tengok suatu yang luar biasa, yang takjubnya, kan kita tengok ramai orang yang masuk Islam, kan ramai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kerana dia berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ramai, terbukti di dunia ini ramai orang-orang yang bijak pandai, kan profesor-profesor, cendekiawan, para saintis, kan orang-orang yang banyak mengkaji, akhirnya mereka mendapat hidayah dan beriman kepada Allah, masuk Islam. Kenapa? Hanya kerana mereka berfikir tentang kewujudan alam, tentang langit, bumi dan sebagainya, yang mana ini semua tak akan dapat dilakukan oleh mana-mana ataupun siapa-siapa, melainkan dari kuasa yang besar, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berfikir tentang ini, insya-Allah iman kita akan bertambah dari masa ke semasa. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-164. Pernah satu ketika kan orang-orang Quraisy datang berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan mereka datang berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Kata mereka, wahai Muhammad, minta Tuhan kamu supaya jadikan bukit Safa itu sebagai zahaban, emas. Jadikan emas. Maknanya nak kekayaan lah tu. Dengannya kita boleh beli kuda perang, kita boleh beli senjata sebagainya. Dia minta kalau betul kamu mendakwa Allah Tuhan kamu yang satu, yang menguasai langit dan bumi, kan kamu minta Tuhan kamu jadikan bukit Safa ini emas. Kalau betul terjadi, kalau Tuhan kamu boleh tukar bukit Safa ini menjadi emas, kami akan beriman kepada Allah, kepada Tuhan kamu, kami akan ikut kamu berperang fi sabilillah. Kan, jadi Nabi merasakan kalau Allah itu perkenankan doanya, maka ramai yang akan masuk Islam. Lalu Nabi nak berdoa kepada Allah supaya, ya Allah, engkau jadikanlah bukit Safa ini emas sebagaimana permintaan kaumku, supaya mereka ini beriman kepada engkau, ya Allah.
tatkala itu datang malaikat Ruhul Amin Jibril alaihi salam datang, kan, datang malaikat Jibril memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, kan, kalaulah kamu turutkan permintaan kaum kamu, lalu Allah perkenankan Bukit Safa ini menjadi emas, maka Allah mampu untuk melakukan. Tetapi andai kata setelah itu mereka tidak beriman kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab kepada mereka, azab yang sangat dahsyat, azab yang tidak pernah diturunkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Kan Nabi jadi takut, kan, kalaulah Allah perkenankan permintaan mereka lalu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan turunkan azab yang dahsyat, azab yang belum pernah ditimpakan kepada sesiapa pun di atas muka bumi ini. Nabi jadi takut. Lalu Nabi SAW berkata dalam rangka doanya, Rabbi la, wahai Tuhanku, jangan, kan, kena tak perlulah tukarkan gunung Bukit Safa itu jadi emas, kan, bal da'ni wa qaumi, kau biarkanlah aku dan kaum aku, kau tinggalkanlah, biarkan aku dan kaum aku begini saja, kan, aku akan sentiasa berdakwah, sentiasa mengajak kepada mereka yauman biyaumin, kan, hari demi hari, tak apalah, biar aku susah payah, biar aku penat tak apa, biar aku lengoh tak apa, biar aku susah tak apa, aku akan menyeru mereka beriman kepada engkau hari demi hari. Kan, ini rahmatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kalau umatnya itu ditimpakan azab yang dahsyat. Kan, ini Nabi kita, tuan-tuan, yang sentiasa memikirkan suatu yang baik untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang kita dengar tadi ni, kan, ayat 164, wahai Muhammad, nak bagi tahu, tak perlulah nak tukarkan Bukit Safa tu jadi emas untuk beriman kepada aku. Cukup melihat segala apa yang dah aku ciptakan, langit, bumi, kan, apa lagi tadi, awan, kan, apa lagi tadi, laut, kan, ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mahu berfikir, bagi mereka yang mahu memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat yang kita bacakan tadi. Okey. Lalu pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-165, kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka menyatakan tentang nasib ataupun keadaan orang-orang musyrikin, kan, orang-orang musyrik di dunia, dan juga keadaan-keadaan yang bakal mereka terima ataupun bakal mereka perolehi besok di akhirat. Kenapa? Kerana mereka ini menjadikan berhala-berhala mereka standing dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyintainya. Kan, jadi mereka menganggap berhala-berhala mereka ini sama standing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak hujan, dia minta dengan Tuhan hujan, kalau nak kahwin, dia minta dengan Tuhan jodoh dia, kan, kalau nak rezeki, dia minta dengan Tuhan rezeki dia, kan, kalau nak jauh daripada wabak, dia minta ada Tuhan yang protect daripada wabak dia. Jadi dia jadikan berhala-berhala dia ni standing dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat mencintai berhala tu. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan keadaan mereka itu yang itu adalah batil. Kerana apa? Kerana itu termasuk dalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita beriman bahawasanya qul huwallahu ahad. Kan, sesungguhnya, kan, Allah itu satu. Tidak ada sekufu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada persaingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu satu, kan, dialah yang disembah dan kepada dialah kita bergantung harap. Kan, tidak ada seorang pun ataupun tidak ada sesuatu pun yang boleh disamakan ataupun dikongsikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang bahkan kesemua urusan kita hendaklah kita serahkan pergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan baik dan buruknya tu kepada kita.
Jadi ini sikap golongan musyrikin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nasib mereka besok di akhirat kan, oleh kerana kekufuran ataupun oleh kerana sikap mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang janji buruknya kepada golongan musyrikin. Kan sebelum tu Allah sebut dulu kan, kalaulah mereka itu diperlihatkan azab mereka di depan mata. Kan dalam ayat tu kita boleh dapati kan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azaba, kalaulah mereka itu diperlihatkan azab depan mata mereka, pasti tatkala itu mereka akan bersaksi dan berikrar bahawasanya Allah lah Tuhan yang satu. Kan pasti ketika itu mereka akan akur bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha berkuasa, yang tak layak ditandingi dengan apa-apa kuasa yang lain. Begitu Allah rakamkan keadaan mereka kan dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana, kalaulah besok nanti mereka itu dah orang kata apa, dah ditunjukkan neraka tempat mereka itu kan, mereka itu dipamerkan bentuk azab yang akan menimpa mereka itu besok kan, mereka akan berkata ya laitana, alangkah celakanya kami ni. Kan kenapa? Kerana mereka dah menyesal pada ketika itu kan, nuraddu wala nukadziba biayati rabbina, kalaulah kami diberi peluang untuk hidup kembali, pasti kami tidak akan mendustakan ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menyesal lah tu. Maknanya kalau dia dapat hidup sekali lagi, ada peluang kedua, talian hayat, pasti dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji mereka. Kan fa wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan jadi orang-orang yang beriman. Kami akan ikut golongan orang-orang yang beriman. Tapi malangnya pada ketika itu tidak ada peluang kedua. Kan maka mereka itu bakal berdepan dengan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala rakamkan wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu amat pedih azabnya bagi golongan-golongan yang ingkar, golongan-golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada dua ayat yang sempat kita kongsikan pada siri kali ini, jelaslah kepada kita bahawasanya yang pertama, hendaklah kita sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala daripada hasil apa yang kita lihat di keliling kita. Kan kalau hari ini lebih mendalam lagi untuk memotivasikan diri kita, jangan sesekali kita rasa kita ini hebat. Kerana apa? Ada yang lebih hebat daripada kita. Kan lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertamanya. Yang keduanya, hendaklah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bergantung penuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita ragu-ragu ataupun tanpa kita wali'adzubillah mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Kalau nak dikupas tajuk syirik ini, dia lebih panjang lagi Ustaz. InsyaAllah mungkin pada siri-siri yang akan datang, mudah-mudahan sedikit perkongsian ini beri manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati kita, iman kita, dan mudah-mudahan pengakhiran kita dalam keadaan kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekarang itu perkongsian untuk kali ini. Saya serahkan kembali kepada tuan moderator. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ahli panel kita kedua, Ustaz Khalid, dengan di atas pencerahan, itipati konten-konten yang sangat bermanfaat kepada kita. Biarpun nampak dua ayat, tetapi huraiannya sangat-sangat padu, sangat-sangat bermanfaat kepada kita. Yang mana yang pertama tadi, bolehlah saya rangkumkan sikit. Yang pertamanya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya tentang nasib musyrikin tadi Ustaz. Yang mana yang pertama kita kena lihat, kalau kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita kita hirup udara yang bersih untuk kita hidup di bumi Allah ni, tapi kita tidak
menyembahkan diri ataupun kita tidak menyerahkan diri kita secara total kepada Allah Taala. Apalah kita di atas muka bumi ni, Ustaz, yang mana kuasa Allah Taala ni kalau kita lihat tak payah kita lihat jauh-jauh, Ustaz, jauh saja kan duduk langit ke Amerika, tak. Kita lihatlah di dalam diri kita. Siapakah kita? Bolehkah kita mencipta sikit, tak payah banyak, jangan mata, bulu mata boleh tak kita buat? Tak boleh, Ustaz. Itu adalah maknanya ayat tadi menerangkan tentang kekuasaan Allah Taala, yang mana untuk kita mulia, untuk kita dapat keberkatan hidup, dapat keselamatan di dunia dan akhirat, hendaklah kita selalu berfikir tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Apabila kita berfikir tentang kekuasaan Allah SWT, maka dengan secara automatiknya hati kita akan jadi rendah, akan jadi tawaduk. Kenapa? Kita adalah hamba yang sangat lemah, yang insya-Allah, Ustaz, betul, Ustaz. Dan keduanya, musyrik. Janganlah kita jadi orang-orang yang tidak bersyukur. Orang yang tak bersyukur ni adalah macam inilah golongan musyrik ni, orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apabila kita dah sudah maklumlah dengan konsep sekarang ni, banyak sangat orang-orang kita yang lupa tanpa dini ada sikit syirik dalam mereka. Tanpa tak banyak, sikit je, Ustaz. Contohnya kita riak tu pun salah satu kita syirik. Maknanya kita kita buat kerja ni bukan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana kuasa Allah Ta'ala, tapi kerana kita rasa kita ni hebat. Jadi terima kasih di atas kupasan daripada intipati Al-Quran yang telah dibacakan oleh qari kita. Semoga dengan apa yang dibacakan tadi dan kupasan-kupasan tadi memberi manfaat kepada kita, khususnya kepada kami dan juga para penonton setia program Mutiara Al-Quran di Jabatan Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Segala mudah-mudahan segala yang baik diberikan keberkatan dan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang kekurangan itu daripada kesermahan kami sendiri. Dan akhirnya saya memohon maaf jika ada kesilapan-kesilapan di sepanjang perjalanan program ini. Dan akhirnya sekali lagi kita memohon maaf, dan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي كلام قديم أشتفي من كل داء وإنه دليل لعلمي عند جهلي وحيرتي به أشتفي من كل عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بحفظ حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلبي
والآل وصحابتي كلام قديم لا يمال سماعه تنزه عن قول وفعل ونياتي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.